Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Mak Fauzi, nombor kad matrik 10 DAB 19F1207. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tentang definisi adat dari segi bahasa dan juga istilah. Perkataan adat adalah pinjaman dari bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Istilah ini sendiri memberi pengertian yang agak meluas dalam situasi satu bentuk perbuatan atau tingkah laku dan cara manusia berfikir yang telah wujud dan diamalkan begitu lama sehingga dianggapkan tradisi. Dari segi aspek lain, adat juga ditakrifkan sebagai satu aturan dan cara hidup yang mencerminkan perlakuan harian bermusim, sama ada berdasarkan bulan atau tahun. Adat juga dianggap sebagai satu peraturan hidup yang merangkumi gagasan kebudayaan yang terdiri daripada nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di sesuatu tempat. Selain itu, adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun dari dahulu kala di dalam suatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat mempunyai banyak makna dalam masyarakat Melayu. Antaranya, adat meliputi budi bahasa, tata tertib dan tata tusila yang membataskan perlakuan baik ataupun buruk anggota masyarakat. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Atina binti Aliadi, nombor matrik 10 DIB 19F1023. Okey, saya nak terang pasal jenis-jenis adat. Jenis-jenis adat ada 4. Yang pertama, adatullah. Adatullah ni adat yang sebenarnya adat. Ia ditakrifkan sebagai hukum tabi'i yang diciptakan oleh Allah. Sebagai contoh, ada harimau mengaum, ada kambing mengembek. Okey, ianya diertikan sebagai hukum adat yang hampir mutlak didasar pada hukum dan peraturan alam. Okey, yang kedua iaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ni dia meliputi adat muhakamah dan adat tunah. Okey, adat muhakamah ni iaitu adat yang baik. Ia seperti macam undang-undang, hukum adat dan peraturan yang digubal oleh pemerintah atau pemimpin. Okey, adat muhakamah ni dia diciptakan sebagai untuk menjamin kerukunan serta keharmonian di dalam konteks hidup masyarakat bangsa Melayu. Okey, adat tunah ni pula adat yang dikenali sebagai resam. Adat resam dari kebiasaan masyarakat setempat yang dinilai sebagai murni dan bermanfaat. Okey, yang ketiga pula adat istiadat. Okey, adat istiadat ni dia sering dilakukan dalam institusi perayaan ataupun majlis yang dianggap rasmi lah. Okey, contohnya adat kenduri kendara, adat nikah, kahwin dan sebagainya lah. Okey, adat istiadat ni dia dibuat dengan tujuan untuk meletakkan adab yang patut bagi diamalkan lah semasa majlis berlangsung. Okey, yang terakhir iaitu adat jahiliah. Okey, adat jahiliah ni masih diamalkan oleh segelintir masyarakat Melayu. Okey, para ulama, para pemuka Islam telah bertungkus-lumus melakukan pelbagai cara untuk menghapuskan saki-baki yang masih ada yang mengamalkan adat istiadat jahiliah ni. Sebagai contoh iaitu perayaan mandi sifar, lepas tu tepung tawar untuk naik rumah, mengambil berkat dari perkuburan keramat dan banyak lagi ritual-ritual yang lain lah. Nama saya Nur Syafiza Nabila binti Muhammad Asri, nombor kad matrik 10 DIB 19F1017. Adat-adat yang perlu kita diamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, terdapat beberapa adat yang perlu kita amalkan.
Contohnya seperti adab berjiran. Kita mestilah mewujudkan suasana kemesraan dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kita juga tidak boleh menyakiti mereka sama ada melalui perkataan, perbuatan dan sangka buruk terhadap jiran. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk syurga barang sesiapa yang jirannya tidak terasa aman dan tenteram. Yang kedua, adab berhubungan dengan orang tua-tua. Dalam agama Islam, orang tua merupakan orang yang sangat penting kedudukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama ibu sebanyak 3 kali dan diikuti dengan ayah sebagai orang utama yang harus kita hormati. Memberikan nama ganti kepada orang tua-tua sebagai menghormati dan memuliakan, seperti mak, ayah, datuk, nenek, maklum, paklum, makcik, pakcik dan sebagainya. Justeru, kita juga tidak boleh melintas di hadapan orang tua-tua semasa mereka sedang berbual. Kalau terpaksa juga, hendaklah kita memohon maaf. Yang ketiga, adab semasa kematian. Apabila berlaku kematian, keluarga si mati akan memberitahu kepada Tok Imam agar kematian itu diberitahu kepada ahli keluarga terdekat dan orang kampung. Mayat akan diangkat dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan sehelai kain. Bagi yang datang menziarahi mayat, hendaklah mensedekahkan Al-Fatihah. Sebelum mayat dikebumikan, mayat haruslah dimandikan dan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam keranda, seorang wakil si mati akan memohon ampun dan meminta mana-mana penghutang si mati yang masih belum dijelaskan agar dihalalkan atau datang menuntut kepada waris si mati. Akhir sekali, adab berhubungan dengan orang luar. Kita mestilah menjaga tata tertib di depan mereka dan menghormati adab dan amalan agama mereka serta memberi peluang yang sama untuk mereka mencari rezeki di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurhani Sofia binti Muhammad Zuki, nombor kad matrik 10 DIB 19F108. Okey, adab-adab yang diterima oleh Islam. Yang pertama adalah Majlis Khatam Al-Quran. Okey, Majlis Khatam Al-Quran ni sebagai tanda kesyukuran serta mengiktiraf pembaca itu menghabiskan bacaan Al-Quran keseluruhannya. Lepas tu diadakan sempena suatu perayaan, contohnya ulang tahun pemerintahan seorang sultan ataupun menyambut Ramadan. Yang kedua ialah Majlis Maulidur Rasul. Majlis Maulidur Rasul ni untuk memperingati keputeraan Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya berbagai acara sambutan seperti perarakan, ceramah dan berselawat. Okey, yang ketiga Majlis tilawah di bulan Ramadan. Tilawah di bulan Ramadan ni memberi syafaat di akhirat kelak. Dan pelaksanaan tilawah tersebut di bulan Ramadan ni sudah dilaksanakan pada zaman Khalifah Umar. Yang terakhir, Majlis Pertabalan Raja. Majlis Pertabalan Raja ni untuk mengukuhkan kedudukan raja di dalam sistem yang diamalkan pada setiap negara. Seterusnya, kedudukan agung bersandarkan kepada keterikatan terhadap kekuatan agama Islam dan agung sebagai ketua agama Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Natasha binti Mansur. Nombor matrik 10 DIB 19F1051. Okey, adab-adab yang tidak diterima oleh Islam. Yang pertama adalah adab melenggang perut. Ia merupakan upacara yang dilakukan semasa kelahiran bayi. Adab ini merupakan kepercayaan animisme yang bertujuan untuk mengelakkan diganggu oleh hantu penanggal. Okey, ia bertentangan dengan Islam. Kenapa ia bertentangan dengan Islam? Kerana ia menyebabkan manusia ni lebih percaya kuasa lain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah adab memuja semangat padi. Okey, manusia ni berpendapat bahawa rezeki ni boleh ditambah atau dikurangkan melalui pemujaan ini.
Yang ketiga adalah tangkal pertahanan. Ia bertentangan dengan Islam kerana kita meminta pertolongan daripada syaitan dan mempercayai bahawa kuasa tangkal ni lebih hebat daripada segala-galanya. Dan yang terakhir adalah anca ataupun saka. Ia diperbuat daripada buluh ataupun daun pisang yang diisi dengan pulut kuning, ketupat dan sebagainya. Ia bertujuan untuk keturunan jin, penjaga menjaga keluarganya. Kesimpulannya adalah agama dan adat-adat dalam Islam merupakan hal penting dalam kehidupan orang Melayu, baik Proto Melayu maupun Neutro Melayu. Begitu pentingnya adat sehingga memunculkan istilah biar mati anak asal jangan mati adat. Maksudnya manusia pastinya akan mati, tetapi kematian itu jangan menjadikan hilangnya adat. Justru, adat dalam Islam dapat mengatur aspek-aspek kehidupan setiap individu, bangsa dan negara dengan berpandukan kepada ajaran-ajaran Islam.